salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Siapapun juga, individu, pemimpin politik, siapapun juga, kenapalah pernah menjadi Perdana Menteri, pernah memegang jawatan penting, bahkan di Malaysia ada bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman di penjara, seperti Najib Razak. Jadi bercakap tentang bekas Perdana Menteri, saya mendapat satu maklumat yang sangat mengejutkan apabila pampasan dari Jepun RM207 bilion ditanya kemanakah perginya semasa Tun Mahathir menjadi. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Di Perdana Menteri ke-7. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Satu pertanyaan yang saya lihat ini daripada FB page Sahabat Anwar Ibrahim. Anda boleh lewat FB page ini. Tapi yang menimbulkan persoalan adalah, adakah RM207 bilion ini diambil bulat-bulat oleh Tun Mahathir? Dan persoalan seterusnya, adakah RM207 bilion ini wujud? Dan kalau wujud, kemanakah lokasi ataupun jejak RM207 bilion ini? Jumlah ini bukan sedikit, geng. Kalau saya sendiri, jangankan 207 bilion, 1 bilion saja pun saya rasa sudah terlalu banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, soalan ini ditujukan untuk Tun Mahathir. Walaupun dalam keadaan Mahathir kini, apabila kita terima berita duka cita bahwa Tun Mahathir jatuh dan akhirnya beliau dirawat di IJN, ada masalah melibatkan tulang beliau, tulang pinggul beliau, dan baru-baru ini kita dapat lihat beliau sedang minum dan berkerusi roda. Mungkin satu perkembangan yang baik. Tapi dalam keadaan politiknya, career politiknya, ramai yang berpendapat bahwa Mahathir sudah kritikal. Bukan fisikalnya, tetapi keadaan politiknya. Riwayatnya sudah mati dalam keadaan politiknya. Kenapa? Sebab kita dapat lihat penolakan yang sangat kuat oleh rakyat terhadap Tun M dan juga parti yang dipimpin Tun M pada PRU 15. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan pampasan dari Jepun RM207 bilion. Kalau benarlah Mahathir terlibat salah laku ini, adakah Mahathir akan ditangkap? Adakah SPRM akan membuka siasatan? Adakah SPRM akan menyiasat semua kroni ataupun ahli keluarga ataupun yang berkaitan dengan Tun Mahathir untuk menjejak RM207 bilion ini kalau wujud? Jadi perkara ini sangat menjadi persoalan. Kenapa tiba-tiba ada pertanyaan begini? Jadi saya tengok di ruangan komen. Ada yang cakap, selama SPRM boleh siasat, mana pi duit
pampasan tuh. Mesti ada money trail, mesti jumpa punya. Buat police report akan disiasat semula, Jepun mesti simpan datanya. Ada yang cakap, saya ingat, orang kampung saya sibuk. Buktinya walau sekeping gambar pakai uniform seluar bagi pendek tuh ramai isi borang. Kepada waris yang terlibat, sila buat laporan polis. Tiada laporan polis tidak boleh ambil tindakan. Made mengaku dia terima tetapi lupa uang pergi mana. Kami boleh garanti Made uang itu udah masuk akaun anak-anak. Mohon pihak berkuasa siasat. Kenapa? Apa kaum majority tidak kisah perkara ini? Nanti kurang uang atau miskin, salahkan DAP atau kaum yang lain. Duit banyak punca, puak Melayu jadi sombong. Betul tuh, saya pun muskil hari itu ada baca dalam FB. Siasat, jangan tak siasat. Jadi ini semua menjadi persoalan lah. Dari mana uang ini dan di mana uang ini. Kalau benar Mahathir yang bertanggung jawab, rasanya Mahathir perlu bersuara berkaitan isu ini. Jadi apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk harapan yang saya amat hormati, kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan dan salam hormat semua. Pasti Anda pernah mendengar tentang berita, tentang cerita, tentang kes rasuah yang berlaku. Jangankan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kita pernah mendengar banyak kes salah guna kuasa, pengubahan uang haram, rasuah yang berleluasa. Jadi saudara-saudara, apa saja jenis rasuah yang berlaku pasti bukan satu berita yang diminati, menjadi favorite kepada rakyat Malaysia untuk dengar. Sebelum ini tentang melibatkan negeri Sabah pun ada, dan juga kita dapat pernah dengar rasuah tentang unsur nadi bumi RII. Kita juga dengar rasuah yang melibatkan bekas panglima tentara darat. Jadi saya pun tidak pasti gelarannya, tapi ya melibatkan ATM. Jadi ini semua menjadi satu perkara yang bukan disenangi oleh rakyat Malaysia, terutamanya kepimpinan politik yang coba untuk membendung rasuah. Seperti yang kita lihat, Anwar Ibrahim sebagai PM sentiasa bercakap tentang melawan rasuah. Jadi ada satu lagi kejutan apabila mereka yang diberikan amanah, mereka yang diberikan tanggung jawab, terlibat pula dengan penyelewengan. Tergamak seleweng RM4.2 juta untuk Gaza. Setiausaha NGO terkenal ditahan SPRM. Saya rasa ramai di luar sana yang berpandangan kalau benarlah setiausaha NGO ini bersalah, jangankan tahan, tangkap saja terus. Tergamak seleweng RM4.2 juta. Saya dapat artikel daripada Harapan Daily bertarik 5 Februari. Tergamak seorang lelaki berusia 40-an dari sebuah badan, bukan kerajaan, terkenal menyeleweng dana awam hasil sumbangan orang ramai bagi misi kemanusiaan di Gaza. Akibatnya, setiausaha NGO berkenaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki menyeleweng dana mencecah kira-kira RM4.2 juta. Suspek ditahan kira-kira jam 6 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Macam yang saya cakap, mereka yang diberi tanggung jawab, mereka yang diberi amanah kuasa, dan mereka lah juga yang memecahkan amanah ini. Kerana duit yang dikumpul ini adalah duit hasil daripada orang ramai, bukannya duit daripada sumbangan politik dan sebagainya, tetapi daripada orang ramai termasuk rakyat Malaysia. Lapor BH, siasatan awal mendapati pemilik sebuah syarikat makanan berkenaan disyaki melakukan perbuatan tersebut antara 2022 sehingga 2024. Dia dipercayai meluluskan dan memindahkan dana NGO berjumlah kira-kira RM4.2 juta ke dalam akaun dua syarikat lain bagi tujuan pelaburan. Siasatan mendapati dalam syarikat itu terdapat individu dalam pengurusan persatuan dipercayai mempunyai kepentingan. Lapor BH memetik sumber. Kes membabitkan suspek berkenaan disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009.